Melihat keadaan tersebut, Malini pun bergegas untuk pergi memeriksa anak-anaknya. Suasana bertukar menjadi panik selepas Malini mendapati anak perempuannya Sabrina yang berusia 5 bulan telah hilang dari buaian. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat kembali lagi dengan channel Brozul. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa untuk bersama saya. Okey, bagi anda yang baru lagi sampai ke channel saya ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan loceng sekali supaya anda sentiasa akan dapat notification yang terbaru dari channel saya ini. Okey, tanpa berlengah lagi, kali ini saya ingin ceritakan kepada anda iaitu satu cerita kisah Sabrina Eisenberg, bayi yang lesap dari buaian. Pada 24 November tahun 1997, iaitu pukul 6 pagi, seorang wanita bernama Malini Eisenberg yang tinggal di kawasan perumahan Valrico, Florida telah terjaga daripada tidur dia yang kemudiannya pergi ke dapur terus berasa terkejut apabila mendapati pintu masuk ke bahagian garas rumah mereka berada dalam keadaan terbuka. Melihat keadaan tersebut, Malini pun bergegas untuk pergi memeriksa anak-anaknya. Suasana bertukar menjadi panik selepas Malini mendapati anak perempuannya Sabrina yang berusia 5 bulan telah hilang dari buaian. Tanpa berlengah, Malini bersama suaminya iaitu Steve bertindak segera dengan menghubungi pihak talian kecemasan. Biarpun operasi pencarian Sabrina dijalankan secara besar-besaran, pihak polis tetap gagal untuk menemui petunjuk kehilangannya. Pada masa sama, Steve dan Malini mempercayai bahawa anak bongsu mereka itu telah dicolek, namun berdasarkan siasatan yang dilakukan oleh pihak polis, mereka mendapati pintu garas rumah keluarga Eisenberg tidak ditutup sepanjang waktu malam kejadian. Selain itu, tiada juga sebarang unsur jenayah seperti tanda pecah masuk atau pencerobohan. Jadi pihak polis mula menuding jari ke arah Steve dan Malini sendiri yang disyaki sebagai dalang utama kejadian. Cuma seperkara perlu diketahui tentang kes ini adalah tentang penemuan kesan cap jari, tapak kasut dan beberapa helai rambut perang dalam rumah Sabrina yang gagal untuk dikenal pasti identiti pemiliknya. Menurut laporan daripada salah seorang jiran keluarga Eisenberg, dia mendakwa telah mendengar anjing peliharaannya menyalak pada pukul 1 pagi, iaitu waktu kejadian. Tidak lama kemudian, jiran tersebut mendengar pula bunyi seorang bayi menangis. Pihak polis juga ada menerima maklumat bahawa kawasan perumahan berkenaan pernah beberapa kali dilanda dengan beberapa insiden cubaan untuk pecah masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh keluarga mempunyai anak kecil. Berbalik dengan Steve dan Malini, kedua-duanya telah menafikan sebarang penglibatan mereka terhadap kehilangan Sabrina. Beberapa barangan di rumah mereka termasuk buaian Sabrina dirampas oleh pihak berkuasa untuk kerja-kerja pemeriksaan. Di mata pihak polis, ada beberapa lagi perkara yang mencurigakan tentang ibu bapa Sabrina. Antaranya, reaksi mereka berdua yang kelihatan tenang semasa merayu kepulangan Sabrina dalam satu sidang media. Malah terdapat juga satu rakaman video pada sehari selepas kehilangan Sabrina yang menunjukkan pasangan itu tersenyum sewaktu berada di luar rumah. Menerusi video lain, pasukan penyiasat turut berjaya mengesan kesan lebam pada muka Sabrina serta sebahagian rambut belakangnya hilang. Bagi membantu siasatan, Steve Malini telah bersetuju untuk mengambil ujian poligraf. Selepas ujian tersebut dijalankan, Steve lulus dengan jayanya manakala keputusan Malini pula adalah tidak meyakinkan.
Tidak jelas sama ada Malini sebenarnya lulus atau gagal dalam konteks jawapannya tidak meyakinkan. Itu apabila Malini diarahkan untuk menjalani ujian poligraf yang kedua. Dia diasak dengan soalan yang agresif. Menyadari situasi mereka berdua yang semakin ditekan oleh pihak polis secara berterusan, maka Steve dan Malini pun mengupah peguam hebat untuk mempertahankan mereka. Hinggalah tahun 1999, Steve dan Malini telah didakwa atas pertuduhan membuat dan melakukan konspirasi berhubungan keterangan palsu terhadap pihak berkuasa. Pihak polis sebelumnya pernah membuat pengintipan di rumah Eisenberg dengan memasang alat perakam suara. Pada tempoh 3 minggu selepas kehilangan Sabrina, menerusi transkrip rakaman perbualan tersebut, Steve dan Malini ada berborak tentang pembunuhan Sabrina. Bagaimanapun, pertuduhan itu digugurkan berikutan. Terdapat ralat pada pita rakaman dan pasukan penyiasat telah didapati berbohong tentang kebenaran yang mereka perolehi untuk melakukan pengintipan di rumah keluarga Eisenberg. Mahkamah juga memerintahkan pihak berkuasa yang berkenaan untuk membayar wang kepada Steve dan Malini sebanyak $1.5 juta. Pada tahun 2003, ada sinar untuk kes Sabrina ini diselesaikan selepas pihak polis menerima maklumat tentang seorang budak perempuan yang hanya dikenali sebagai Paloma Unknown. 5 tahun sebelum itu, Paloma yang masih bayi telah dibawa oleh seorang wanita muda merentasi sempadan Meksiko untuk dibawa masuk ke Texas. Dia kemudian diserahkan kepada seorang jururawat sebelum diserahkan lagi kepada orang lain. Namun, selepas ujian DNA dijalankan, Paloma disahkan bukan Sabrina. Bahkan, identiti sebenar Paloma kini masih lagi kekal menjadi misteri. Pada perkembangan terkini, terdapat 2 orang wanita telah tampil ke hadapan untuk membuat pengakuan bahawa mereka adalah Sabrina. Susulan ketiadaan sebarang foto maupun dokumen bagi membuktikan dakwaan tersebut, maka ujian DNA telah dijalankan terhadap wanita itu. Keputusan untuk ujian DNA tersebut masih lagi belum didedahkan. Sementara itu, Steve dan Malini yang telah berpindah ke Maryland sejurus selepas kehilangan Sabrina, kini bekerja sebagai ejen hartanah. Hingga sekarang, kedua-duanya tetap menafikan segala dakwaan yang dilemparkan terhadap mereka sebelum ini. Usaha pencarian Sabrina masih lagi giat dijalankan dengan Steve dan Malini berpendapat bahawa anak mereka yang merupakan mangsa penculikan tersebut sebenarnya masih lagi hidup dan kini menetap bersama keluarganya di tempat tertentu Amerika Syarikat. Sesetengah pihak juga mempercayai bahawa Sabrina telah menjadi mangsa pembunuhan. Sama ada benar atau sebaliknya, dengan dakwaan itu hanya Steve dan Malini saja yang tahu. Okey, terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar cerita dari saya tadi. Walau bagaimanapun, saya memohon kepada anda semua, jangan terlalu taksub dengan apa yang saya sampaikan. Anggaplah hanya perkongsian saya kepada anda sahaja. Okey, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan cerita yang baru dan lebih menarik lagi selepas ini. Okey, jaga kesihatan anda semua dan jaga SOP masing-masing. Dan kalau boleh, jangan keluar kalau tidak ada benda perlu yang untuk diselesaikan. Okey, Assalamualaikum dan goodbye guys.